tunggu sekejap. Hari ni kan kita review berkenaan dengan Syed Saddiq ni. Saya ingat dia akan letak jawatan sebagai MP Muar, tetapi rupanya tidak. Rupanya dia tidak letak jawatan. Dia hanya letak jawatan sebagai presiden parti lah. Kan, presiden parti tu sebab dia dah bersumpah. Dia kata kalau dia didapati bersalah, dia nak letak jawatan sebagai presiden parti. Tapi itu bukan yang kita harapkan. Rakyat harapkan kau ni letak jawatan sebagai MP kan. Tapi kalau dia letak jawatan sebagai MP, tak ada gaji lah dia. Kan nak tunggu rayuan tu, proses rayuan tu memakan masa. Takkanlah dia nak duduk. Okey. Nampaknya hari ni adalah satu hari yang dinantikan berkenaan dengan kes Syed Saddiq ni, dan beliau menjadi ahli politik pertama yang dijatuhkan. Hari ni adalah satu hari yang dinantikan Saddiq yang dijatuhkan hukuman sebat selepas didapati bersalah melakukan jenayah kolar putih. Dan Syed Saddiq ni dia berdepan dengan hukuman penjara 7 tahun dan 2 sebatan serta denda 10 juta. Kita ulang baliklah kan yang petang tadi kita bincangkan tu. Dan tapi masih terselamat sebab mahkamah membenarkan permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan. Beliau didapati bersalah atas 4 pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. Thank you Kasa. Kasa ni bila bergaduh-bergaduh dengan aku bertumbuk macam mana pun, Lala kita orang okey balik. Okey. Dan Datuk Seri Najib tak kena sebab melepasi usia 50 tahun. Kalau lebih daripada 50 tahun ataupun perempuan tak kena sebat. Kalau berkenaan dengan pengubahan wang haram, pecah amanah dan salah guna harta ni. Okey. Dan berhubung dekat mana kita tengok berkenaan dengan perkara itu, berhubung dengan seorang tertuduh yang telah dikenakan hukuman sebat untuk satu kesalahan di bawah seksyen apa? Kesalahan seksyen 403, 404, 407, 408, 409 atau 420 Kanun Keseksaan atau pesalah muda. Hukuman sebatan itu hendaklah dikenakan secara disiplin sekolah, iaitu dengan menggunakan rotan halus. Okey, rotan yang digunakan untuk menjebat tidak boleh lebih daripada diameter setengah inci. Saya tak boleh nak bayangkan besar mana. Dan sebatan haruslah di bahagian anggota itu sebagaimana diarahkan oleh menteri yang bertanggungjawab dengan keamanan dan ketenteraman awam dari semasa ke semasa. Okey. Apabila tertuduh dikenakan hukuman sebat, alat yang digunakan dan bilangan sebatan hendaklah dinyatakan dalam hukuman itu. Walau bagaimanapun, sebatan itu tidak boleh melebihi 24 sebatan bagi orang dewasa atau 10 sebatan bagi pesalah muda. Sungguh pun bertentang dengan mana-mana juga undang-undang am. Okey, seperti yang kita katakan, kalau didapati bersalah di bawah seksyen 403, 404, 406, 407, 408, 409 dan 420 Kanun Keseksaan boleh dikenakan hukuman sebat. Tapi kenapa Najib tak kena? Sebab Najib dia dah lewat usia dia, dah 60-an. Dan kalau orang perempuan juga tak kena. Dia cuma orang lelaki yang masih layak menerima hukuman itu. Kalau umur 50 ke bawah layaklah kot kan. Kalau yang 60-an ke atas tak layak lah. Dah terlalu lanjut usia dia, nanti kan kena heart attack susah. Okey, jadi bekas menteri dan sukan, dan dia juga terkait dengan berkenaan dengan adalah kan dana YPC itu. Dan hukuman itu setelah dijatuhkan terhadap beliau, dia berikrar bahawa dia bersumpah bahawa dia akan letak jawatan. Rupanya petang tadi dia beritahu dia akan letak jawatan sebagai presiden parti sahaja. Jadinya ialah saya turut bersimpati dengan keputusan mahkamah terhadap Saddiq ni. Saya tak dapat bayangkan apa akan jadi sekiranya beliau kena sebat kan. Sedangkan dipeluk bahu pun tisu beliau dah koyak. Berkenaan dengan apa?
berkenaan dengan Syed Saddiq alami soft tissue injury akibat dicengkam Papagomo. Ini berita dia. Syed Saddiq, terbaliklah, aku malas buka kamera belakang. Saya tunjukkan Syed Saddiq alami soft tissue injury akibat dicengkam Papagomo. Saya malas nak reversekan, nak letak belakang apa sebab saya punya stand ni patah ni. Jadi saya kena sendal. Jadi dia kena cengkam dekat bahu dengan Papa Gorilla pun dia boleh jadi soft tissue injury. Korang bayangkan kalau dia kena rotan. Dia kulit dia lembut kau. Mana boleh. Dia tak boleh kasar-kasar. Okey, jadi pengajaran untuk Syed Saddiq adalah politik bukan semudah seperti yang kamu sangkakan. Even untuk kita yang bercakap di sini pun, kita tak sangkalah politik boleh jadi sekotor seperti apa yang Saitro pembangkang mainkan. Betul tak? Jadi kamu terjun dalam dunia politik, pumpang-pumpang kamu hentam Datuk Najib sebelum ini, kamu hentam Zahid Hamidi, kamu hentam orang itu, kamu hentam orang ini. Kadang-kadang kan kalau kita nak hentam orang lain, kita kena ingat kita ni ada tak kes mahkamah. Kan orang lain berkenaan dengan DNA, orang tu dah lepas dah. Kita ni bagaimana? Dia kena peringatannya begitulah. Lebih kurang. Jadi akhirnya belum sepenggal jadi ahli politik ketika itu, kamu sendiri dah terjebak dengan kes yang tak sepatutnya. Bayangkan dia baru 2 tahun dia dah boleh solat kan. Baru 2 tahun jadi ahli politik. Orang lain tentu lagi. Okey, Syed Al-Hadi silakan. Alamak. Ya. Maaf tertekan. Oh, tertekan. Nak turun balik ke? Ya, turun. Silakan turun. Silakan. Kalau saya nak turun. Kalau rasa nak berhujah dekat atas ni pun boleh juga saya. Tak ada masalah. Kalau ada soalan ke boleh tanya. Boleh panel-panel kita tolong jawabkan. Saya tertekan tadi. Minta maaf. Tak apalah, turunlah. Tak pandai nak turun. Tak pandai. Maksud saya kena turunkan lah ni? Ya. Kalau saya tak nak turunkan? Tak nak turunkan. Saya tak ada soalan apa lah. Yalah, turunlah. Tekan apa? Saya pun tekan yang lambang orang tu. Lepas tu awak akan turun dengan sendirinya. Macam itu. Itu. Saya jadi bisu. Sidai dia. Itulah saya kata. Tu yang saya cakap. Saya tak nak turunkan macam mana. Dia gabra dah. Patutnya dia duduk je lah situ. Kan? Sehingga orang lain naik. Boleh saya tutup mic. Tutup mic pula. Tutup. Thank you, Ji. Boleh sidai. Kan? Saya lihat. Ramai puak-puak dari sebelah sana. Apa yang mereka komen adalah banyak komen yang mengatakan kesilapan Syed Saddiq ini disebabkan oleh beliau ni keluar awal daripada TPH. Silap hari bulan, mungkin kalau lama lagi bersama dengan PH, mungkin boleh dapat DNAA. Tapi dua benda yang menarik untuk kes Syed Saddiq ni, beliau didakwa ketika di bawah pimpinan PN, Perikatan Nasional, Mahyadin. Walau berbeza lapangan politik, Gobind Singh Dio ni masih setia menjadi peguam bela kepada Syed Saddiq. Dan kalau ikut rentak cerita pelipu lara sebelah Walaun sana, bukanlah Syed Saddiq yang bersalah sekarang ni. Yang bersalah Anwar dan DAP yang bersalah. Seolah-olah begitu. Itu yang saya pelik kat sini, tahu tak? Jadi Syed Saddiq ni, saya nak beritahulah, beliau bersumpah dengan nama Allah bahawa beliau akan meletak jawatan sekiranya dia buktikan bersalah. Tiba-tiba dia lakukan apa yang dilakukan hanyalah sebagai presiden parti sahaja. Bukanlah sebagai MP. Jadi
bagaimana pula saya jadi persoalan di sini? Bagaimana dengan ibu bapa Syed Saddiq yang telah menjadi saksi utama? Bukankah mereka telah memberikan keterangan palsu? Jika benar, apakah ada pendakwaan atau tidak? Sebab kalau kita yang orang biasa ni, kita bukan orang politik, kita bukan ada orang jawatan, kita orang yang biasa-biasa tak ada duit. Kalaulah ibu bapa kita memberi keterangan palsu macam tu, korang rasa? Aku rasa dah kena dah. Kan? Tapi saya heran kenapa tak ada pendakwaan di situ, memberi keterangan palsu di mahkamah. Thank you Syam. Jawab dulu soalan di atas. Apa dia soalan di atas? Teguh Muafakat, sila naik. Tanya soalan je pun tak apa, Teguh Muafakat. Sebab saya tak perasan. Kadang-kadang laju sangat komen. Cuba naik dan tanya. Silakan Teguh Muafakat. Tanya apa tadi? Saya scroll tak jumpa lah. Laju tak. Dan hari ni kita dapat lihat. Okay, sila request kalau siapa nak naik. Thank you Nafadila. Ahli Parlimen Ketereh kata dia tetap setia dengan Bersatu. Katanya lagi dia tak adalah broker yang berjumpa dengan dia, nak pujuk dia sertai kerajaan dan sebagainya. Thank you T-Rex. Ini menurut Ketereh, mungkin kerana dia pesara tentera, jadi orang tak berani nak berjumpa dengan dia. Ini memang lawak guys. Aku rasa ini memang satu yang kelakar. Bayangkan, dia kata dia ni pesara tentera, jadi orang tak berani nak jumpa dengan dia. Berapa kali dia nak beritahu dia ni pesara tentera? Orang dah tahulah dia pesara tentera. Kan? Aku tak pastilah dia nak umum kesetiaannya atau dia nak pelahu orang datang pujuk dia. Kan? Tapi hakikatnya tak ada broker pun. 4 orang MP tu semua beralih sebab sedar Perikatan Nasional tak mampu bela nasib rakyat. Bukan dapat offer pun. Tapi kalau betul ada yang memujuk pun, kalau ini ada huruf besar, kalau dia tak dijemput bukan sebab orang takut dengan dia, tapi sebab tak ada guna pun sokongan dia tu. Thank you Ahmad Sofian. Hujah pun mengarut je. Dia ni kan, kalau dia di parlimen, apa yang aku nampak? Tak habis dia ulang, saya ni bekas tentera tau. Saya ni bekas tentera tau. Tahu tak saya ni bekas tentera? Tahu tak dulu saya pikir komunis? Lawak betul lah. Siapa lah kan? Siti Mazura. Jadi, hari ni aku dapat menyaksikan Mahyadin cakap pasal mandat rakyat lah kan. Masa buat langkah syaratan, dulu dia tak bunyi pula pasal mandat rakyat. Dia tak fikir pula pasal mandat rakyat. MP Bersatu tu bukan keluar parti Bersatu pun. Thank you user. Bukan keluar MP Bersatu tu, bukan keluar Bersatu pun. Dia tak keluar Bersatu pun. Dia masih lagi dengan Bersatu. Tapi yang korang sekarang ni kecewa sangat. Yang saya nampak mereka ni kan, khususnya pembangkang daripada Bersatu ni, mereka kecewa kenapa? Sebab diorang ni dah tertutup pintu untuk tutup atap. Dan bayangkan orang BN boleh fikir apa tau? Nasib baiklah aku tak ada makan pujukan daripada Bersatu ni. Kau bayangkan orang dia sendiri boleh keluar, boleh caw daripada Bersatu, dia ada hati nak pujuk orang BN, nak join diorang supaya join diorang. Kau rasa kalau join jadi macam mana? Kan, mesti kita pun huru-hara juga bila join diorang. Tak ada lah, maknanya memang ada atas lompat parti. Tapi ingat tak, mereka ni telah diorang offer lah. Diorang offer MP daripada awal lagi, daripada bulan 1 lagi, sampai bulan 3. Diorang offer apa? Diorang offer berkenaan dengan kalau korang ni sanggup lompat parti, kita akan bagi dana untuk ini MP PAS yang cakap tau, akan bagi dana untuk biayai pilihan raya. Jangan risau, dia kata confirm boleh menang kan. Jadi hari ni bila Mahyadin cakap pasal soal mandat rakyat ni, masa buat langkah syaratan aku nampak dia tak terfikir pun berkenaan dengan mandat rakyat. Pilihan nampak parti, bukannya macam MP BN dan PH yang Bersatu borong dulu, kan, mereka kekal ahli Bersatu. Maknanya jumlah kerusi PN masih sama lagi, tak luak pun.
Dah tu apa yang kecoh ni sekarang ni? Kerajaan dah cukup kuat. Tak perlu MP Bersatu pun. Tak payahlah nak buat cerita sedih. Mungkin Muhyiddin kena dengar rakaman audio dia sendiri yang bercakap soal scheme of things tu, dan dia ni lupa apa yang dia pernah buat dulu sebenarnya. Amalia dia mengaku anak ulama. Takkanlah sebagai anak ulama kita tak tahu kifarah tu apa. Dari daripada meroyan begini, baik dia buat macam Datuk Seri Anwar dulu masa langkah syaitan dulu. Datuk Seri Anwar buat solat hajat, selawat dekat rumah dia. Itu lebih afdal lagi sebenarnya. Okey, saya serahkan kepada abang-abang di sebelah. Silakan, Abang Wan. Okey, kalau lain terputuskan maklumlah tengah bawa kereta. Yang paling melawaknya kan, apa tu, saya ada baca, ada tengok live Papa Gomo. Tapi dia tutup komen, pandai dia. Kali ni dia live tutup komen pasal apa tau? Sebab tak nak terbongkar view beli ke? Mungkinlah kot. Ataupun dia berhujah takut orang boleh jawab. Sebab hujah dia memang bodoh-bodoh lah. Tengok Papa Gomo yang hujah hari ni. Kan? Sebab dia dah, apa yang dia rancang sebelum ini, berkenaan dengan dia mengharapkan supaya ahli parlimen BN tolak bajet, tak dapat. Tak tercapai. Usahakan BN yang tolak bajet. Kan? Yang dia, puak-puak dia pun tak menentang bajet. Kan? Tidak ada undi belah bagi pun. Jadi nak harapkan BN tolak bajet, puak-puak dia tu, yang PN tu pun tak minta undi belah bagi.